Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang Kesultanan Perak dan adat tabal jin. Mungkin dalam kalangan kita sudah banyak tahu mengenai adat istiadat tabal jin dalam Kesultanan Perak. Adat istiadat tersebut masih diamalkan sehingga kini dengan beberapa pengubahsuaian yang telah dilakukan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mufti Perak. Hal ini bermakna istiadat ini telah ditapis dengan sebaiknya dan hanya adat-adat yang tidak bertentangan dengan Islam sahaja yang masih diamalkan. Jadi, kita tidak perlulah meragui atau memfitnah kerabat diraja Perak dengan tuduhan yang tidak berasas. Kesultanan Perak ini sangatlah unik kerana sultan mereka dipercayai mempunyai pendamping dalam kalangan jin Islam. Selain itu, Perak boleh dikatakan satu-satunya negeri yang mempunyai pawang diraja yang antara tugasnya ialah untuk menjaga jin kerajaan Perak. Benar atau tidak kenyataan ini tidaklah dapat dipastikan, tetapi itulah apa yang rakyat Malaysia percaya. Sejak Sultan Muzaffar Shah ingin ditabalkan di Perak, sudah ada jin yang datang mengganggu pelayaran baginda semasa menuju ke Tanah Besar Perak. Kesultanan Perak bermula apabila Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah pergi ke Kampar untuk menghadap Sultan Mahmud Shah Melaka dengan tujuan untuk meminta salah seorang putera baginda agar dirajakan di negeri Perak. Permintaan mereka itu telah diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah dan baginda telah mengarahkan puteranya, iaitu Raja Muzaffar, berangkat ke Perak bersama dengan alat kebesaran kerajaan Melaka. Pelayaran mereka pada awalnya berjalan sangatlah lancar hinggalah kapal mereka tiba di satu kawasan yang bernama Beting Beras Basah. Ia dikatakan bahawa dengan tiba-tiba angin yang kuat telah melanda mereka dan kapal Raja Muzaffar itu pula tidak boleh bergerak. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh mereka untuk menggerakkan kapal tersebut, namun gagal. Raja Muzaffar akhirnya sedar bahawa apa yang berlaku itu mungkin merupakan perbuatan jin. Lalu baginda berseru, "Selilit tanah Minangkabau, selengkung pulau Perca, dilengkung ular Saktimuna. Sebenarnya aku keturunan raja, jauhkanlah segala malapetaka. Perpisahan aku di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka." Menurut hikayat, selepas baginda selesai membaca mantra itu, tiba-tiba muncul seekor jin setinggi awan berkata kepada baginda, "Sekiranya tuanku hendak bersemayam dan memerintah negeri Perak, hendaklah tuanku buangkan mahkota tuanku itu ke laut." Baginda mengikuti nasihat jin tersebut dan membuang mahkota kerajaan ke laut. Laut yang bergelora sebelum ini akhirnya menjadi tenang. Kapal baginda pun sudah boleh berlayar seperti biasa. Rombongan tersebut mudik ke Beting Beras Basah dan disitulah baginda ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama. Tempat baginda bersemayam pula dikenali sebagai Tanah Abang. Sejak daripada itu, ia menjadi semacam adat bagi setiap Sultan Perak untuk datang ke Beting Beras Basah untuk melengkapkan istiadat tabal pusaka serta bersiram tabal yang akan disempurnakan oleh pawang diraja. Pawang diraja ini bukan hanya terdiri daripada bomoh-bomoh dalam kalangan rakyat, tetapi ada juga pawang diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Antaranya ialah Raja Ahmad yang merupakan putera kedua Sultan Abdul Malik Shah. Beliau merupakan pawang diraja yang sangat masyhur serta sangat arif tentang benda-benda gaib dan makhluk halus. Dengan kebolehan yang dimilikinya itu, kekandanya Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan Perak, telah memerintahkannya untuk menjaga jin kerajaan negeri Perak. Menurut Jahid Siddiq, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya, Berpawang dan Bersahabat dengan Jin, jin kerajaan dikatakan berada di Pulau Pangkur, manakala jin kerajaan Perak pula berada di Beting Beras Basah. Semasa Raja Lumu datang ke Perak untuk ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama, Sultan Perak iaitu Sultan Muhammad Shah telah membawa baginda ke Pulau Pangkur untuk upacara mandi balai kerana dipercayai tempat tinggal jin kerajaan. Bermulanya dari kisah Raja Muzaffar di Beting Beras Basah itu juga, upacara tabal jin telah dilakukan oleh Istana Perak secara turun-temurun. Kini istiadat tabal jin itu sudah ditukar nama kepada istiadat tabal pusaka.
Istiadat ini akan dilakukan pada waktu malam di Balai Rung Seri dan Panca Persada dengan disaksikan oleh kerabat raja yang terdekat serta pembesar-pembesar dan pemimpin Perak. Pada zaman dahulu, sebelum bermulanya upacara ini, pawang diraja akan memuja perkakas kerajaan selama 7 hari 7 malam. Pada malam terakhir pula, iaitu merupakan bangunan 4 persegi tirus meninggi ke atas seumpama piramid di mana akan diletakkan 2 buah kerusi khas untuk istiadat bersiram diraja sebelum ditabalkan menjadi raja dalam siri perayaan istiadat tabal raja. Pada zaman dahulu, Panca Persada ini dibina di kawasan tengah Sungai Perak, namun kini ia hanya dibina di perkarangan Istana Iskandaria. Malam kemuncak upacara, Sultan dan Permaisuri akan bersemayam di Panca Persada dan nobat akan dimainkan. Kini upacara ini hanya dilakukan selama 3 hari sahaja. Selepas selesai upacara, Baginda dan Permaisuri akan turun dari istana dan akan mengelilingi Panca Persada sebanyak 7 kali. Selepas selesai mengelilingi Panca Persada sebanyak 7 kali, Sultan dan Permaisuri akan naik ke Panca Persada dan akan disiramkan. Selepas selesai, mereka berdua akan kembali ke istana untuk menyalin pakaian dan kemudiannya akan bergerak ke Balai Rung Seri untuk bersemayam di singgasana dengan iringan nobat. Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, semua yang dilakukan ini tidak lebih daripada adat istiadat semata-mata dan langsung tiada kaitan dengan jin maupun jembalang.